Para dihormat dan para hadirin yang dihormati, bagi memohon kerahmatan dan keberkatan majlis yang diadakan pada hari ini, bersama-sama kita menghayati dan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Ni Rozali bin Ni Uthman. Dipersilakan untuk bacaan doa. Allahumma ya Hanan, ya Manan, ya Badi'as samawati wal ard. Ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga dan para sahabat baginda yang mulia. Hanya kepadamu sahaja selayaknya kami panjatkan kepujian dan kesyukuran di atas segala rahmat dan nikmat yang telah Kau kurniakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandangilah kami dengan rahmat-Mu sepenuh majlis IDB Talk yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Surveyor Haji Kamrul Zaman bin Mak Saleh, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Kami mendadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu. Semoga majlis ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan berkat limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majlis yang mulia ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Institut Latihan Dewan Raya Kuala Lumpur kerana sudi menjemput saya ke majlis ini. Dan tidak lupa ucapan ribuan dan jutaan terima kasih dan penghargaan juga kepada Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhayyar Mohamad. Saya rasa amat sukar untuk nak dapat masanya, tapi alhamdulillah apabila saya bersembang-sembang dia sangat teruja untuk datang ke DBKL. Kita bagi tepukan yang gemuruh kepada Yang Berbahagia Datuk. Dan seorang yang sangat-sangat popular di TV, iaitu Saudara Freddy Yahya, pun kita bagi tepukan yang gemuruh kerana sudi hadir dan meluangkan masa berkongsi ilmu bersama-sama warga kerja di BKL pada pagi ini. Dengan tajuk IDB Talk kita kali ini, aku di BKL apa risau? Risau, bukan risau. So apa maknanya? Sama ada kita ini bertepuk dada dengan keegoan kita, ataupun kita ini sangat risau, takut kita tidak dapat menyampaikan, memberi perkhidmatan yang terbaik. Bermakna memberi berbagai persepsi dan bergantunglah kepada seseorang, kaki tangan individu tersebut. So ini mungkin dapat diulas dengan panjang lebar oleh Datuk Profesor kita. Objektif IDB Talk ini diadakanlah supaya kita sebagai kaki tangan di BKL, perasaan kekitaan atau sense of belonging kepada tugas dan tanggungjawab kita amatlah penting, kerana perasaan kekitaan ini akan menjadikan kita lebih amanah dan mendorong kita untuk melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya dan seikhlas hati. Kita kena ingat, amanah yang kita galas ini juga melibatkan kuasa yang diberikan kepada kita. Jadi amatlah penting untuk kita menjadi bijak dan di dalam mengurus amanah dan kuasa kita sebagai kaki tangan di BKL, kerana ini akan menjadi penilaian utama kepada masyarakat di Kuala Lumpur. Bak kata pepatah, great power comes with great responsibility. Oleh itu, gunakanlah kuasa yang diamanahkan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita, sebagaimana ketika kita membuat aku janji. Sebaik saja kita menerima tawaran kerja di BKL. Bermacam-macam borang, bermacam-macam aku janji, berbagai-bagai 2-3 keping kertas atau surat aku janji yang kita tanda tangani.
semasa kita menerima jawatan bekerja di BKL. Tapi apakah kita melaksanakan, adakah kita mengotakan apa yang kita janji? Sebab itulah kita kena mengadakan seminar khusus dan sebagainya supaya kita mengingati kadang-kadang, sebab kita ni manusia mudah lupa. Saya berharap program ini dapat menjadi platform kepada tuan-tuan dan puan-puan berkongsi pengetahuan dan mendapat ilmu yang berguna daripada penceramah kita yang sangat hebat pada ketika ini. Justru saya menyeru kepada semua kaki tangan di Dewan Balaya Kuala Lumpur supaya terus teguh berdiri serta bersedia dari aspek mental dan emosi agar pelaksanaan tugasan harian kita dapat dilaksanakan secara sempurna dalam usaha menjamin kemampanan dan kelestarian di Kuala Lumpur. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada penganjur di atas kerja keras sehingga berjaya melaksanakan program pembangunan modal insan seumpama ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput saya untuk hadir ke majlis ini pada pagi ini. Saya dengan ini merasmikan program IDB Talk. Aku di BKL apa risau. Itu pelik sikit nak sebut. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Para dihormat dan para hadirin yang dihormati, kini tanpa melengahkan masa lagi, atur cara majlis beralih ke sesi IDB Talk yang diadakan pada hari itu. Majlis kami persilakan Yang Berusaha Saudara Fitri Yahya selaku moderator bagi mengiringi Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Muhammad, penceramah jemputan ke pentas utama. Dengan segala hormatnya, majlis persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk semua warga di BKL. Yang saya hormati, Yang Berbahagia Datuk Surveyor Haji Kamal Zaman bin Masaleh, Datuk Panah Kuala Lumpur, pimpinan tertinggi di BKL dan yang ada bersama kita pada hari ini. Saya lihat semuanya ada yang tersenyum, ada yang mungkin menyimpan duka. Sebab saya nak mulakan majlis memetik kata daripada Rumi yang menyebut bahawa dalam hidup ini jadilah seperti matahari. Kerana apa? Sebab matahari tak pernah pilih siapa pun untuk disinari. Yang sedih, yang sepi, yang gembira menerima limpahan matahari yang sama. Jadi juga saya bawakan juga pastinya Profesor Muhammad saya kenali. Dah lama kami bersahabat dalam pelbagai program. Kini tiba untuk kita merungkai di sebalik tajuk yang mungkin agak tricky. Tadi Datuk Pandai sebut rasa macam comel sikit cara sebutannya. Okay. Buat lain orang mungkin lain dia punya cara untuk mengungkapkan aku di BKL apa risau. Mungkin ada pelbagai intonasi dan juga impak yang berbeza. Jadi hari ini kita berbangga dapat bersama Datuk Profesor Dr. Muhammad Muhammad. Prof, itulah di BKL ni tadi awal-awal kita sebutkan mereka ni tanggungjawab yang besar. Angkatan SAF yang ramai untuk menjaga keselamatan, berbagai program yang lain untuk memastikan kelancaran di ibu kota tercinta ini. Jadi sebagai petugas yang kita hormati, mereka memerlukan satu motivasi untuk yakin bekerja, membawa lambang integriti, motivasi setiap hari. Kita ni bekerja dengan amanah. Tapi manusia biasa, kadang-kadang kita ni mungkin ada hari kita okey, ada hari mungkin ada off day dia. Nak konsisten istiqamah membawa nama di BKL kepada masyarakat ni, apa formula yang dapat dikongsikan sebagai mukadimahnya? Saya nak tanya semua orang sini, perasan tak? Kita bangun pagi, kita rasa saya ada badan bangun. Tapi bukan badan saja bangun, fikiran kita bermula. Ada orang mula fikir positif, ada orang negatif, kan? Ada orang rasa sedih, ada orang rasa stres. Ada orang terus ingat pencipta, terus nak solat ataupun buat baik, dan ada orang tak. Dan semua ni bergantung kepada satu dipanggil program. Percaya tak kita semua ni ada program masing-masing? Kadang-kadang dalam pejabat tu, pejabat yang sama, majikan yang sama, bos yang sama, tapi ada orang stres, ada orang tenang. Ni saya nak jemput lah, nak share dengan orang di BKL ni. Nak tak hidup bulletproof? Best. Orang tembak ketawa je. Orang tembak ketawa je. Sian, peluru tak load. Nak tak macam tu?
Best hidup tu. Ini Datuk satu konsep saya nak orang di BKL faham bahawa akhirnya hidup kita ialah di hati kita. Macam Datuk kata tadi kan, with a heavy responsibility, with every power there come responsibility. Saya nak tambah lagi, saya nak pusing sikit. With great responsibility comes great power. Itulah bulletproof living. Nak tak hidup you all powerful? Kalau kita kata with, itu kata tu, tapi kalau kata if I take responsibility, tanggungjawab, maka hidup saya sangat power dengan izin Allah. So saya nak tanya kat sini, bersama nak ucap tahniah. Saya suka di BKL ni, cara you all tu kursi tu ada gap, jadi selesa. Jarang dapat tempat saya pergi macam tu, semua sempit. Lelaki pun macam malu kan. Very good. Tu dia panggil orang yang betul. Siapa rasa di BKL ni ladang pahala? Ada yang tak angkat nah. Bahaya ni. Sebab kalau bukan ladang pahala, ladang dosa dua je. Okey, siapa rasa di BKL ladang pahala? Tinggi. Lagi tinggi, lagi cepat lagi. Good. You all tahu tak kenapa saya tanya macam tu? Bila tanya macam tu, you jawab, you all sedang hantar signal pada your otak and your mind that ladang pahala. Itu masuk jiwa, itu masuk program kita. Siapa rasa dia bikin ladang pahala? Laju. Siapa rasa dia bikin ladang pahala? Yes. Cuba ada cermin depan ni. You look at yourself. Fitri yang mana? Yang dalam cermin ke yang kat luar? Kan? Jadi soalan saya, yang melihat ke yang dilihat? Melihat ke dilihat? Melihat. Sebab apa? Yang dilihat tu Fitri jumpa saya berapa kenal dah, 15 tahun dah kan dia kenal saya. Daripada Fitri masih anak teruna sampai anak berapa orang dah ya? Anak 4. Saya kenal Fitri masa dia teruna, sebab lama dah kan. So Fitri jumpa saya kan, masa tu kalau 15 tahun, umur saya 50. Now umur saya dah 65. Okey? 65 umur saya. So bila saya tengok cermin saya umur 50, mesti lawa lagi kan? Umur 60 lawa sikit, umur 65 kesian. Jadi yang dalam cermin tu berbeza-beza, tapi yang melihat tu orang yang sama. So itulah roh kita you all. So, saya nak tanya kita semua. Kita sibuk nak betulkan dalam cermin kan kat sini? Itulah saya suka Datuk Bandar punya cakap tadi, semua ke arah sini. Dan believe me, hati ni is the key. So, jawab soalan Fitri, macam mana kita ada emosi dan sebagainya. Apabila kita kenal diri, kita roh yang datang daripada alam roh, 120 hari kita ke alam roh, kita dah bersaksi. Kita akan saksi pada Allah bagi yang Muslim. Masuk dalam rahim 120 hari, Allah tiup roh, perut baby pun tendang. Sekarang kita dalam alam rahim 9 bulan 7 hari. Sekarang kita alam dunia sekejap saja, 60-70 tahun. Lepas tu alam barzah hingga kiamat, hingga ke syurga neraka. So kalau orang di BKL kata ini ladang pahala, insya-Allah setiap kita buat kerana Allah. Bagi Muslim, non-Muslim, because of your creator. Then you all minum, you all berjalan macam kita kan. Siapa niat kerana Allah dapat pahala lah. Malaikat non-stop tulis. Imagine you all datang di BKL, you all rasa jadi malas ke rajin? Rajin sangat. Sebab nak dapat mata wang pahala ke akhirat. Because you sedang invest for your hujung sekali. Kali kerja di BKL paling lama 20-30 tahun. Tapi kalau ladang you menuai 30 tahun, can you imagine eternal? Wallahualam. Jadi Prof, soalan saya yang kedua, kita pun dalam hidup dalam Malaysia Madani, aroma Malaysia Madani. Tapi untuk kita jelmakan falsafah Malaysia Madani itu, apa teras yang perlu kita ada untuk hidupkan semangat Madani yang bertamadun dalam pekerjaan? Silakan. Masya Allah, best. Kita ada 6 teras Madani kan? 1, mampan. Nombor 2, kesejahteraan. Nombor 3, daya cipta. Nombor 4, keyakinan, hormat dan ihsan. So bila kita tengok dah mampan tu is the what? Vision. So saya bayangkan
kata-kata perspektif untuk orang di BKL, cuba kita bayangkan seorang insan yang mengambil konsep ini. Sebab macam ni, kalau kita nak, ni kata-kata orang besar, Fitri, ustaz lah dia cakap dengan saya, masa dia muda, idealistik, ingin mengubah dunia. Dia cuba ubah dunia, tak boleh. Okey, tak apalah, ubah negara saya. Dia balik luar negara, ubah negara, tak boleh juga. Ubah masyarakat, tak boleh juga. Ubah jiran kampung, tak boleh juga. Nak ubah keluarga lah, tak boleh juga. Last sekali baru dia perasan, saya kena ubah diri saya. So it all begin with one person. Okay, so kalau kita semua faham komponen kita tadi, untuk cari madani kita tu, number one, sebagai insan kita mesti faham kita berbeza. Roh kita berbeza, masuk badan berbeza, dengan genetik berbeza, kulit, rupa, paras bangsa berbeza, tetapi kita mesti ada sikap dia panggil menerima kepelbagaian dan harmoni. Betul tak? Tengok bangunan ni, ada besi, ada simen, ada kayu. Boleh tak buat satu bangunan semua sama bahan dia? Ya, sebab itu kepelbagaian, keharmonian yang sangat mampan. Dan untuk kesejahteraan, maka kita mesti faham setiap fungsi. Macam tubuh badan kita, sebagai seorang doktor, untuk kenalkan sedikit tentang diri kita. Tubuh fizikal kita, kita ada dipanggil sel. Sel ni, you cuba teka berapa sel dalam tubuh kita? 50 trilion, Datuk. 50 trilion sel. Dan ada satu kajian oleh seorang profesor yang dia pun dah resign daripada kerja dia sebab dia baru perasan yang dia ajar tu salah. Sebelum ni kita kata apa? Kenapa kencing manis? Genetik. Siapa sini? Saya genetik bro, kencing manis. Mak saya kencing manis. Hentikan. Kencing manis semua sebab makanan, bukan genetik. Dia buat kajian, Datuk. Dia ambil 3 petri dish, satu dish. Saya sebut ni pasal nak jawab pasal madani, saya nak relate to science and medical. Dish A, dish B, dish C. Dia ambil sel manusia, dia panggil stem cell. Pernah dengar stem cell? Stem cell ialah stem yang ada potential boleh jadi apa-apa. So dia taruh dalam A, B, C. A ni dia punya environment berbeza. Environment A, B, C. Tahu tak apa berlaku? Bahan genetik yang sama, tetapi satu tu jadi kulit manusia, satu jadi tulang, satu jadi sel lemak. Maknanya apa? Potential sama, tapi environment berbeza, menghasilkan tisu berbeza. So maknanya kita kat sini ada peluang tak kita berubah? Macam mana? Ubah apa? Environment. So kalau kat di BKL kita masuk pejabat, kan, kita boleh decide, saya nak amalkan orang yang sangat-sangat keakuan, keegoan dan tak terima orang, ataupun kita nak jadi orang sangat penyayang. Nampak tu? Yang kedua ialah, ini menunjukkan bahawa kita semua ada potensi untuk buat apa dalam hidup kita. Dan saya lepas ni nak minta semua boleh bangun. Datuk Bandar tak apa, orang peserta boleh bangun. Saya nak tunjukkan kesan Saudara Fitri, apa yang kita boleh buat pilihan, dan juga kita lakukan audit diri dulu sebelum nak tengok kita ada sifat madani atau tidak. Okey, yang saya cakap ni kita akan dari kiri dan kanan. First, saya nak kita semua bernafas dulu. Saya rasa orang lama dah duduk penat. Untuk beritahu semua, kajian siapa duduk lebih pada 30 minit badan tak sihat. So lepas 30 minit kena bangun. Bangun sekejap. Kita akan buat macam ni. Tangan kiri atas perut. Cuba bernafas dalam-dalam. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey, siapa dada dia bergerak lebih daripada perut dia? Tak perasan, betul? Tak perasan pun. Macam itulah hidup kita, kita hidup tanpa sedar.
So hari ini saya nak ajak warga di BKL hidup dengan sedar. Sedar apa kita fikir, sedar apa kita makan, sedar apa kita senyum. Kita sedar, jadi pemerhati diri, jangan pemerhati orang. Dipanggil sedar diri, bukan sedar orang. Siapa nak sedar diri angkat tangan? Sebab win with yourself, win with your family, win with the organisation. So sedar gini. So apa code word di BKL? I sedar diri. Tak payah nak risau. IDBKL kata IDBKL yang sedar diri, so I tak risau. Sebab I boleh ubah diri. Okey. So sekarang tangan kanan atas dada, tangkil tapak. Cuba tarik nafas dalam, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey. Angkat tangan siapa dada digerak lebih pada perut dia. Angkat tangan. Siapa perut lebih banyak daripada dada? Siapa tak tahu? Banyak atas pagar ni tu. Okey. So sebenarnya doktor pun ada kan. So cuba tengok kalau orang asma macam mana. Betul. Kalau baby perut gerak. So siapa macam ni orang stres. Siapa yang nafas macam tu dia stres. So apa kata masuk pejabat pagi-pagi, ketua unit semua suruh bernafas dulu. Okey, tarik nafas. Cuba tengok saya bernafas. Bila saya bernafas, saya tengok dada saya gerak tak? Tarik nafas lepas. Tarik nafas. Lepas. Gerak tak dada saya? Tak. Ini panggil diaphragmatic breathing. Bila bernafas, udara banyak. Rasa lega? Rasa fresh tak? Okay, cuba buat macam ni. You know that when you move your body left and right, otak kita fire left and right. Left and right. So saya cadang ada BKS naman dulu ya. Okay. Okay. Sekarang siapa bersedia nak tengok audit diri, nak tengok ada sifat madani atau tidak? Boleh? Okay, ikut je tahu. Dan siapa terkena pukul cakap au. Boleh? Okay, angkat tangan macam ni. Belah kiri. Okey, sebut Saudara Fitri, saya sedang melakukan refleksi diri, nak tengok masyarakat madani atau tidak. Belah kiri. Kesedaran keegoan. Sebut. Ciri-cirinya adalah suka bersaing, suka marah. Tak ada au ke? Kalau bercakap mesti nak betul. Sangat takut apa orang kata. Merasakan nilai diri bergantung pada IG story, Facebook profile, beg tangan, kasut, tudung. Sangat suka judge orang, mengumpat, mengeluh, merungut. Orang yang ni tak madani, sangat stres, duit tak ada, suami tak sayang, isteri tak suka, anak degil, badan sakit, kejap-kejap MC, kejap-kejap tangan relax, EL, kejap-kejap migraine, kejap-kejap sakit belakang, kejap-kejap GERD, kejap-kejap diarrhea, kejap-kejap anak sakit tak habis-habis. Siapa au kat sini? Mesti orang katalah, Prof ni doktor, tak kesian anak saya sakit. Saya nak buat cerita you all. Semua diri Datuk je duduk. Sebab you all bring attention, tak boleh tidur. Kau nampak saya ada orang tidur, tak ada orang tidur sambil kan? Okay. Ada staff saya Datuk, 2 orang staff. Seorang tu kejap-kejap EL, anak sakit. Seorang lagi tu yang tak kahwin, tak pernah cuti anak sakit.
Tapi rupanya ada anak, tapi muka seorang tu macam ni. Seorang tu jelas. Muka kita, sebab tu ada Facebook. Muka kita menggambarkan hati kita. Siapa setuju? Ahli syurga senyum ke tak senyum? Tengok muka ahli syurga. Orang di BKL, kalau nak jumpa orang pun, kalau orang salah ke lesen ke apa, Assalamualaikum. Physical, intelek, emosi, rohani. Jadi kalau kita bertanggungjawab menjaga kesihatan, contohnya kita makan makanan yang sihat, bernafas dengan baik, tidur yang cukup, senaman yang bagus, ya. Satu. Intelek, saya nak tanya di sini, berapa orang ahli di BKL satu hari sekurang-kurangnya setengah jam guna untuk belajar sesuatu ilmu? Mana banyak kita tengok berita ke ilmu? Siapa tahu semua gosip-gosip viral? You all, saya nak cakap macam ni, kita dua situasi hidup, sedar orang, sedar diri. Bila dengar berita, kita sedar orang, so kita nak cuba ubah orang. Boleh tak ubah orang? Cermin tadi ingat tak? Boleh tak? Okey, tak boleh. So kita nak perbetulkan hidup kita, nak ubah di luar atau ubah diri kita. Ingat apa 3 win? Win with myself and Pencipta. Bila kita tenang dengan Allah, tenang dengan Pencipta kita, apa jadi kita? Bahagia tak kita dengan diri kita, dengan suami? Bila bahagia, senang tak kita nak gembira? So inilah bila Fitri kata kita nak tahu kita ego dan sebagainya. Kalau saya cakap ni agak pedas orang dengar. Nak dengar ke? Selalunya orang ego tu dia yakin diri ke kurang yakin diri? Dia panggil inferior superior. Dia cuba nak tunjuk hebat sebab dia rasa tak hebat. Orang yang tak rasa hebat, dia akan tunjuk hebat dengan kesombongan. Tetapi ini dia panggil ada zon-zon sengsara kehidupan. Fiza sini buat jari tangan. Tengok depan. Saya sedang ukur, dia panggil muscle kinesiology. Saya tekan bawah, naik atas lawan ya. Saya tekan macam ni, sudah lawan ya. Okey, lawan. 1, 2, 3 lawan. Okey, ni kekuatan Fiza. Okey. Boleh sebut nama saya Fiza. Nama saya Fiza. Nama saya Fiza. Nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya. Dia orang tak suka saya. Sebut nama saya tu lemah. Sekali lagi. Nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya sebut. Ya Allah, tak suka lagi. Tradisa pula. Nama saya Hasliza sebut. Lawan. Nama saya Muhaya sebut. La ilaha illallah. Okey, bye-bye, Datuk. Kita stop. Bukan. Because bila you don't tell the truth, roh menjadi lemah. Bila bohong lemah. Jadi sedang aja. Bila panjikan semua, kalau orang MC terus test. Saya sakit. No more MC tipu. Tepuk tangan. Tengok depan. Cuba cakap. Susah. Lemah. Senang. Lawan. Oi, kuat pula. So nak sebut senang ke susah? Tengok sana. Cuba senyum. Banyak-banyak senyum. Nampak gigi senyum. Lawan saya. Buka mulut muncul pasang. So ada nak pasang muka. Never speak until you smile. Sunnah Nabi. Angkat telefon. Hello, di BKL, saya Fiza, boleh saya bantu? Hello, siapa tu? Senyum. Buat macam ni pula. Tengok depan sana. Okey. Ini wanita-wanita punya dialog minta maaf Bukan nak mengata tapi kan. Dia memang baik. Dia baik tapi kan.
Tak apa sebut tapi down. Fiza pula. Tengok depan. Kalau sebut. Ya ke, boleh ke, ya ke, boleh ke? Boleh insyaAllah, boleh insyaAllah. Now what? You see? Words. Tanya pula. Saya kena kerja tepat, saya kena kerja tepat, sebut. Saya dapat kerja tepat, saya dapat kerja tepat. Lawan. You see? Kena dengan dapat. Kena jadi mangsa. Dapat power. Responsibility. With responsibility comes great power. So if you're always responsible, I can do it. Saya dapat buat, saya kena buat, kena paksa. InsyaAllah, if all di BKL amalkan ilmu ni, believe me, you can fly. Because if each one person ubah branding you. Okay, sekarang saya nak tunjuk satu demo apa berlaku kat pejabat. Meeting. Tengok sini. Apa Zana? Tengok perkataan kita sebut. Masalahnya, lawan. Cabarannya, peluangnya, you see? Kita kat meeting apa? Masalahnya Tuhan, la ilaha illallah. Tiada masalah, boleh saya, tiada masalah. Masalah jadi kita ni ulang. Betul. Choose powerful words. Nampak kesan ni? Sini. Saya sakit. Saya kurang sihat. Saya sihat. You see? Oh, so obvious. If only orang faham bahawa apa kita cakap affect our body energy. Ini lagi kalau saya buat nanti kena nak belajar RM2 seorang banyak. Boleh janji Sebelum ni cuba Fiza kata. Cuba Fiza kutuk dia. Fiza, kau teruk, cakap je. Kau teruk, cakap. Kau baik. Lawan. You see, orang dipuji terus energy. Sekarang saya nak basic, minta izin. Kutuk dia. Kau teruk. Kenapa kuat kena kutuk? Nampak tak? Ini bulletproof. Siapa nak baca bulletproof? Apa yang cakap dalam hati? Subhanallah. Sebab tu orang berzikir, oh ingat Allah, nobody can touch you. Siapa nak bulletproof life pakai? Apa kita buat? Hubungan kuat dengan sana. Masuk waktu, solat cukup. Nobody can touch you. Jelas? Next one. Buat macam ni. Tekan sini. Dia ada hand. Tengok sana, depan sana. Pusing sini. Tak saya buat dah. Lawan. 1, 2, 3. Lebih lepas. Lawan. 1, 2, 3. Jadi kuat. Tekan balik. Lepas. Lawan. Kenapa tu? Ini tempat sujud. Imagine kalau kita tak sujud macam tak lemah bagi orang Muslim. Itu key orang. To win with yourself, win with Allah. Secret life kita dengan Allah. Bila win secret life, private life dengan keluarga akan menang. Bila menang private life akan menang dengan public life di BKL. So prinsip di BKL saya yakin tentu bampan dari segi ibadah kita, kesejahteraan jiwa. Bila orang kesejahteraan jiwa, kita akan jadi kreatif, kita akan hormat orang, kita akan ihsan. Semua ni akan datang automatik jaganya. Okay. Sekarang kita tengok nasib orang yang kutuk orang. Pusing. Tengok sana, cakap Liza awak teruk. Tengok sana. Awak teruk. Kutuk lagi. Awak baik. You see? So bagi siapa masa meeting yang kutuk-kutuk orang, no negative words masa meeting. Saya kurang senang dengan tindakan awak. Don't say awak teruk dia. Sekarang saya nak demo apakah energi itu.
Okay, sekejap buat macam ni. You tengok saya. Look at you stay there. You all semua tengok saya. Look at how I look at her. Saya test lawan 1, 2, 3. Okay, read now. Lawan 1, 2, 3. Mana sekuat? Second one. You all, saya nak tanya, kalau kita tak suka orang, kita bendang macam mana? Betul? Suami balik. Suami pun tak balik rumah, baik mengenting kawan-kawan. Pasal kawan dia, wow, kau best lah. Dekat pejabat pula, suami kita, wow, bos hebat hari ni. Lagi suami tak nak balik. Wanita sekalian, watch how you look at people. Okay? Sekarang, dua kejam mata. Dua-dua kejam mata. Semua audience, gangnya saya. Look at my, look here. You all akan lepak, pandang dia dengan dua emosi. Yang pertama, emosi negatif. Yang pertama, kejam mata. Macam ni, satu emosi macam ni. Okay? Lempar, bukan tangan. Lempar. Kedua emosi macam ni. Tengok ya? Okay. Bila saya buat macam ni, ikut dia orang tak tahu. Okay, cuba beri emosi. Beri, bukan buat tangan. Beri emosi. Lempar. Sangkaan. Say to them, whatever you want to say. Boleh? Faham Okay. Okay, buka mata. Lawan 1, 2, 3. Dah pula. Mata. No energy. Okay, dah. Okay, relax. Kejam mata lagi. Buka mata. Lawan 1, 2, 3. Lawan. Dah. Lawan 1, 2, 3. Lawan. Dahsyat. Hanya orang memerhatikan dengan negative energy weaken a person. So can we control apa orang fikir kat kita? So macam nak bulletproof? Subhanallah, alhamdulillah. Ya mulut. Cuba kita zikir. Kata la ilaha illallah tanpa buka mulut. Cuba buat. Mulut macam ni. Lidah saja. La ilaha illallah. Boleh tak? So kita boleh berzikir tanpa orang tahu. Bulletproof. Nobody can touch you. Best tak you all? Belajar sesuatu. Ni the last one. Cuba bayangkan seekor ular sedang tengok you sekarang. Dan ular. Bayangkan ular. Lawan 1, 2, 3. Bayangkan baby senyum, comel, baby tengah senyum ketawa. Lawan. Is it? Tenaik dia. She just put imagination for baby really positive. So boleh tak kita bayangkan tak elok? Risau dah macam mana kalau Datuk, saya operate mata beratus ribu dah lagi. Kalau saya buat mata patient tu, saya tahu dah orang macam mana. Tengok laser tu lalu, ada orang Datuk sap 1 minit siap. Ada orang lambat sikit. Sebab asal apa takut? Pasal masa kecil selalu kena marah dengan mak. Saya pun akan tanya, siapa garang? Mak saya. Mana korang tahu? Saya tahu dah. Ada orang kenal aja. Dulu kenal keluarga saya. So ibu-ibu muda, Fitri yang 2025 tu, ibu-ibu muda yang nak apa? Marah-marah anak. Siapa nak taubat tak nak marah anak hari ni? Ada. Oh, semua baik Datuk, dia orang tak marah anak. Okay, another last one pasal energy. Okay, tengok you all Tengok you all Tengok depan. Lawan 1, 2, 3. So weak So weak. Sekarang saya buat macam ni. Ni yang bayar RM2 dia siapa nak belajar? Lawan 1, 2, 3. Kenapa tu? Okay, scientifically you all, keliling kita daripada hati kita, jantung kita, kita ada elektromagnetik yang dia punya getaran lebih pada 5,000 daripada otak kita. So when I do this, you pandang atas bawah, you are breaking the energy. So banyak benda macam electric energy tak nampak, tapi energy manusia pun ada. Apakah energy tu? Tulis semua orang. Energy emotion equals to emotion. So Fitri kata electric kan? Sebut je cum electric. That's the one. Energy
in motion equals to emotion. Sebab tu kalau kita nak kawal emosi kita sebagai pekerja di BKL, tidak ada cara lain melainkan penuhkan jiwa dengan jiwa. Yang belah kiri ke belah kanan? Bekerjasama, penyayang, pemurah, tolong orang, menerima orang, tak judge orang belah sini. Kalau belah sini, buat apa you do lah. Tak boleh. Okay? Thank you very much. Nanti bagi hadiah Hakim Mari.